Bangsa yang sihat, aset negara, kualiti hidup dipelihara, berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami, dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Bangsa yang sihat, aset negara, kualiti hidup dipelihara, berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami, dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami, dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Bangsa yang sihat, aset negara, kualiti hidup dipelihara, berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami, dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Bangsa yang sihat, aset negara, kualiti hidup dipelihara, berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami, dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami, dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Bangsa yang sihat, aset negara, kualiti hidup dipelihara, berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang.
Selamat datang ke Facebook Live Bahagian Perkhidmatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur siri ke-8. Saya moderator pada hari ini Munira Atira binti Kamaluddin, pegawai farmasi daripada Farmasi Pesakit Dalam Satelit Hospital Kuala Lumpur. Jadi umum tahu sepanjang tempoh PKP ini dalam usaha untuk memutuskan rantaian COVID-19, kerajaan menyarankan semua golongan berisiko tinggi terutamanya untuk kekal di rumah kalau tiada keperluan. Jadi, namun bila ada masalah kesihatan ataupun ada ahli keluarga yang sakit dan perlu mendapatkan rawatan di hospital, farmasi, perlu beli ubat, timbul isu di sini. Jadi boleh ke nak keluar nak beli ubat ni? Jadi untuk mengurangkan pergerakan tu, diorang akan berkongsi ubat. Jadi kita punya topik pada hari ini, kongsi ubat untuk jimat, tak bahaya ke? Jadi bersama-sama saya pada hari ini ada dua panel jemputan istimewa. Yang pertama, Puan Nur Faradiana binti Zamri, pegawai farmasi daripada Farmasi Pesakit Dalam Satelit. Dan panel kedua kita yang tidak asing lagi, Duta Kenali Ubat Anda pertama di HKL ni, Encik Muhammad Faizal bin Samsudin. Selamat datang. Sihat semua? Alhamdulillah sihat. Okey, umum memang tahu kalau pegawai farmasi ni kita memang sangat menekankan konsep 5B. Boleh tak Cik Faizal terangkan sikit apa tu konsep 5B dalam pengambilan ubat? Baik. Konsep 5B adalah konsep di mana label ubat yang diletakkan di slip ubat, di mana ubat yang pesakit terima, dia mempunyai pengguna ubat yang betul. Pengguna ubat yang betul adalah pesakit A, hanya untuk pesakit A sahaja yang boleh memakannya. Tidak boleh dikongsi bersama pesakit lain. Yang keduanya adalah ubat yang betul. Ubat yang betul ada contoh seperti ubat demam ataupun ubat-ubat lain yang berkaitan untuk sakit tertentu, hanya untuk sakit itu sahaja. Kita perlu berwaspada dengan cara pemakanan ubat itu dan kesannya. Yang ketiga adalah dos yang betul. Dos yang betul adalah mengikut arahan doktor. Apa yang doktor arahkan kita dan ahli farmasi, itulah dos yang kita perlu makan. Jangan kita pandai-pandai pokok tambah nak tukar-tukar dos. Itu bahaya juga pada diri kita. Okay. Yang keempatnya adalah cara pengambilan ubat yang betul. Ubat ada setengah ubat tu perlu dimakan secara telan ataupun dihisap. Jadi kita kena ikut arahan juga. Arahan itu juga perlu diamalkan, kerana jika kita salah guna cara pemakanan ubat tu, pengambilan, dia tidak ada efektif kepada kita. Jadi tak berfungsi lah kita makan ubat tu untuk rawatan kita. Okay. Yang terakhirnya masa yang betul. Masa pengambilan ubat juga doktor telah arahkan kita ataupun ahli farmasi telah tandakan pada label ubat itu perlu diambil waktu malam atau pagi saja. Ada setengah ubat tu dia amat tidak baik waktu siang kita mengambilnya, mungkin mengantuk. Perlu ambil waktu malam. Jadi itulah peranannya label-label ubat yang kita perlu tahu di pelbagai konsep 5B. Maksudnya setiap kali dapat ubat, konsep 5 perkara ni memang mesti ada lah pada slip ubat tu. Okey, jadi apa kaitan apa tu? Ada isu ke kalau kongsi ubat ni dengan konsep 5B ni? Okey. Terima kasih Puan Munira. Okay. So macam tadi yang Encik Faizal ada terangkan tadi kan, apa itu konsep 5B. Okey, macam biasalah kalau kita dapat ubat daripada farmasi kan, kita akan dapat satu dekat label ubat tu kita ada nampak kat sampul ubat tu. Okey, nama pesakit ni, okey, apa nama ubat ni, cara pengambilan ubat, makan berapa biji berapa kali sehari dan arahan dan seterusnya lah. Okay, kat situ pun kita dah nampak ubat ni adalah spesifik untuk pesakit tertentu sahaja. Okay, pesakit ni sahaja. So kat sini pun kalau dari segi sharing kan, untuk kita berkongsi, kita dah tak menepati dan menyalahi konsep 5B yang pertama sekali, iaitu pengguna yang betul lah. Pengguna A, ubat untuk pengguna A hanya untuk pengguna A sahaja, bukan untuk dikongsi dengan orang lain lah. Okay, so ramai yang anggap ubat ni fungsi dan tindakan dia sama je ke atas setiap individu. Okay, which is actually hakikatnya penerimaan setiap individu
pada satu ubat tu adalah berbeza. Okey, bergantung kepada keadaan semasa pesakit lah. Okey, so elakkanlah berkongsi ubat walaupun mempunyai gejala penyakit yang sama. Okey. Okey. Jadi maksudnya apa tu? Perkara pertama pun dalam konsep 5B ni kalau berkongsi ni memang yang pertama pun dah tak betul dah. Betul. Jadi yang kedua, ketiga, keempat, kelima tu apa lagi? Okey, Mesti dah betul. salah konsep dah di situ. Ya. Okey. Seterusnya Cik Faizal, kalaulah ada apa tu? Gejala simptom yang sama, Okey. boleh ke berkongsi ubat tu? Tidak boleh. Walaupun gejala itu adalah sama dengan penyakit yang mana dimakan oleh ahli keluarga dia yang lain, dia tidak boleh kongsi ubat yang berikut kerana kemungkinan akan datang mudarat pada diri dia. Dia tidak sama daripada tubuh badan dia. Maksudnya ada faktor-faktor Faktor, yang akan menyebabkan memudaratkan lah. Okey, jadi macam mana pula kalau apa tu? Rawatan untuk ringan-ringan ni? Maksudnya demam, sesama, batuk, yang biasa yang ubat kita boleh beli dan kita buat rawatan sendiri, terutama ibu bapa untuk anak-anak di rumah. Boleh ke pengarah kita? Okey, untuk ubat-ubat yang tanpa preskripsi lah ataupun yang kita panggil over the counter medicine, okey, OTC. Okey, walaupun berkongsi ubat ni kita tak berapa nak galakkan, tapi untuk ubat-ubat OTC ni walaupun dia kurang menimbulkan bahaya, saya tak digalakkan juga. Tapi untuk ubat-ubat contohlah macam yang ubat paracetamol kan, okey, boleh untuk dikongsi, tapi kena ada cara lah. Ibu bapa kena tahu cara pengambilan dia macam mana. Jadi masa nak beli tu kena berjumpa dengan Kena dapatkan penjelasan yang lebih lanjut daripada pegawai farmasi yang bertauliah berkenaan cara pengiraan dos dan mengikut berat lah. Terutamanya selalu ubat-ubat untuk anak-anak ni dia bergantung kepada berat dan juga umur. Okey, dan kena tahu juga status kesihatan anak. Kalau anak ada G6PD ke, okey, ataupun alahan, kena tahu jugalah. Jadi untuk penyakit ringan seperti demam, batuk, bolehlah ubat itu dibeli dan kongsi. Kira anak, 2 orang anak pada masa yang sama tu tak sihat, bolehlah. Boleh. Tapi Tapi kena dengan tahu syarat dapatkan penjelasan dalam dengan pegawai farmasi yang menjual tu lah. Betul. Okey. Bagaimana pula dengan antibiotik, Cik Faizal? Okey. Untuk antibiotik ni adalah khas kepada pesakit yang doktor bagi itu saja, daripada kesan jangkitan yang dia hadapi. Jadi antibiotik tu dia tidak boleh makan, tidak boleh kongsi ataupun tidak boleh tak habis. Maksudnya tak boleh kongsi lah Tidak kalau boleh dapat kongsi. antibiotik di klinik. Yep. Sebab antibiotik kita tahu tak boleh beli, jadi dapat di klinik. Lepas tu anak yang seorang lagi tu dapat simptom yang sama Macam kakak tu, dia tak tidak boleh lah tidak antibiotik tu. Boleh Puan Farah terang sikit apa kesannya Kesannya, kalau okey. ambil antibiotik? Okey, kebiasaannya ubat antibiotik ni kalau selepas diprescribe oleh doktor, okey, bila ambil ubat dekat farmasi, selalu farmasi kita akan prepare ubat tu betul-betul cukup-cukup ikut tempoh rawatan yang diprescribe oleh doktor. Okey, contoh kalau ubat tu makan 1 biji 3 kali sehari untuk 5 hari, so kita akan pegangkan cukup-cukup 15 biji untuk cukup tempoh rawatan tu. So memang takkan ada lebih, takkan ada kurang. Okey. So memang barat sebenarnya kalau ambil dengan cara yang betul takkan ada extra punya lah. Okey, tapi untuk sirap antibiotik especially untuk anak-anak kan, selalunya kita selepas kita kira ikut dos berat, mengikut berat anak kan, so berkemungkinan selepas habis tempoh rawatan contoh untuk 7 hari masih ada lebihan baki dalam botol tersebut. Untuk yang macam ni kita galakkan, kita nasihatkan kepada ibu bapa untuk membuang lebihan dos yang berkenaan sebab untuk mengelakkan masalah mengguna ubat lebih daripada tarikh luput dan juga mengelakkan pada masalah berlakunya masalah rintangan antibiotik rintangan antibiotik lah. Itu masalah yang lebih bahaya lah. Boleh Puan Farah jelas sikit je. Okey, apa itu? Apa itu kerintangan antibiotik? Okey. Kerintangan antibiotik ni berlaku apabila pengambilan antibiotik secara tidak rasional lah. Okey, selalunya bila mungkin tidak completekan course treatment, okey, ataupun
mengambil antibiotik tanpa preskripsi doktor. Okey. So dia boleh menyebabkan kehilang upayaan antibiotik tersebut untuk melawan jangkitan pada masa akan datang. Okey. Maksudnya di sini kalau dia ambil sekarang tanpa preskripsi, Ya. nanti di kemudian hari dia dapat penyakit yang Yang sama, sama, ya. kemungkinan Antibiotik tu mungkin sudah tidak efektif dah untuk melawan jangkitan yang sama. nanti nak kena pakai antibiotik Antibiotik yang lebih canggih. lebih Okey. susah Lebih pula susah untuk lagi lah. merawatnya. Betul? Okey. Jadi tak sepatutnya ada isu perkongsian ubat, terutamanya ubat Antibiotik, ya, betul. Walaupun di kalangan anak-anak yang mengalami gejala atau simptom yang sama. Betul. Okey. Macam mana pula kalau penyakit-penyakit yang kronik lain seperti kecil manis ke, darah tinggi, boleh ke berkongsi? Ada tak Cik Faizal Ya. pernah dengar isu macam ni? Okey, pesakit-pesakit kronik juga sama. Dia juga tidak boleh berkongsi walaupun sama jenis penyakit. Sebab kita kena tahu dia berapa lama penyakit dia, keturunan, dan berapa pula orang yang tengah makan ubat ni sekarang ni. Doktor telah bagi mengikut result darah dia. Kan, keputusan darah yang telah di monitor oleh doktor sendiri. Jadi janganlah sesekali berkongsi ubat walaupun sakit kronik. Jadi walaupun suami isteri, Ya, betul. ahli keluarga, penyakit mungkin sama, kecil manis kecil manis manis juga. juga. Ya. Tapi fungsi ubat ni Masih masih tak boleh juga. Jadi perlu dapatkan nasihat daripada doktor untuk dapatkan dos yang sebenar lah. Ya, Betul. Okey, apakah komplikasi lain kalau Masih masih berkongsi berlaku juga lah. berkongsi, terutama suami isteri ni lah. Ya, Abang, biasa saya kan. tak cukup lah minta satu kan. Okey, sebab contohlah kalau macam suami isteri kan ada masalah kencing manis kan yang sama. Okey. Actually macam dari segi satu penyakit pun kita ada banyak jenis ubat untuk satu penyakit yang sama. Okey, mungkin suami makan ubat yang lain, isteri makan ubat yang lain. Okey, dan tadi macam Cik Faizal cakap tadi kebanyakannya ubat kita akan depends on latest condition pesakit. Okay, maybe kita akan masa appointment doktor akan review result darah. Okay, mungkin ubat yang sekarang ambil dah tak bersesuaian dah. Okay, so kalau terjadinya perkongsian ubat macam ni, okay, mungkin si isteri tak sesuai dengan ubat dan si suami. Okay, dan benda ni boleh mendatangkan mudarat lah kepada si isteri tersebut. Okay, dia allergic ke ataupun even ada setengah ubat kencing manis pun mungkin tak bersesuaian dengan pesakit yang ada masalah buah pinggang. Okay, ini boleh Sebab ubat ni macam-macam jenis. Betul. Kan? Satu-satu jenis penyakit ni. Ya, betul. Okay, jadi itulah. Okey, secara generalnya nasihatlah Cik Faizal terhadap umum kalau masih ada perkongsian ubat ni. Okey, saya sebagai nasihat supaya orang-orang awam supaya jangan berkongsi ubat walaupun sakit kronik ataupun sama gejala, jangan sesekali kongsi kerana kemungkinan kemudaratan yang teruk akan berlaku. Kita tidak tahu sebab antibody atau badan masing-masing berlainan dengan kesan ubat tersebut. Itu je lah saya harap mereka yang tidak lebih pergi dapatkan rawatan di hospital ataupun klinik lah untuk sahih. Jadi kena buang lah. Sebab saya tahu di luar sana sangat common share ubat ni. Ya, betul. Terutama di musim pandemik ni lah. Tak nak lah pergi ambil ubat susulan ni. Isteri ke jiran ke minta sikit lah. Betul. Lepas tu nanti ada kesan samping yang kita mungkin tak tahu. Betul. Dan lagi satu, mungkin ubat yang kita ambil orang punya tu nanti dia tak cukup ubat dia. Satu hal pula kan. Satu hal pula. Lepas tu Farah, sebenarnya kita tak ada isu sebenarnya. Banyak kita punya perkhidmatan tambah nilai yang kita tawarkan. Boleh tak Puan Farah jelaskan sikit apa Okay, actually dari dalam farmasi kita ada beberapa servis lah yang kita tawarkan kepada pesakit untuk memudahkan pesakit mengambil ubat susulan lah. Okay, kebiasaannya servis-servis ni adalah untuk pesakit kronik yang stabil, okay, yang mempunyai preskripsi yang durasi yang lebih panjang lah. Okay, sebab selalu farmasi kita akan bekalkan sama ada sebulan atau 2 bulan. Okay, bergantung kepada stok lah. Okay, so antara servis-servis yang kita ada lah di HTL, okay, kita ada ubat melalui e-pos. Okay, di mana pesakit boleh mendaftar dan ubat hanya akan terus hantar ke rumah je. So tak perlu datang hospital, parking jauh semua kan.
Okey, dan juga kita ada farmasi pandu lalu. Okey, tapi untuk masa sekarang farmasi pandu lalu HKL masih dalam renovasi, under renovation. Okay, mungkin kalau once dah start beroperasi semula, kita akan beritahu kepada semua pesakit lah. Okey, dan juga kita ada sistem temu janji. Okey, di mana pesakit boleh ubat dia kita dah siap packing. Okey, so dia just datang dan collect ubat saja. Tak perlu tunggu lama beratur tunggu untuk di prepare lah. Okey, benda tu semua dah siap dah. Okey, dan juga lagi satu kita ada locker for you. Okey, di mana ada satu locker khas untuk letak ubat pesakit. Dia akan dapat satu SMS macam tu. Dia akan dapat password, so then dia just buka je lah, datang buka je dan terus collect je ubat. Okey, tak perlu interaksi ya, betul. Tak perlu, kira tak ada isu lah kena jumpa ramai orang, kena beratur lama, tak ada isu di situ. So, pelbagai. Ada Tapi lagi satu. ya, tapi kena mungkin dari segi di setiap fasiliti kesihatan setiap fasiliti kesihatan KKM mungkin berbeza lah. Mungkin boleh tanya kepada farmasi yang ni lah. And lagi satu saya terlupa. Okay, kita ada lagi satu perkhidmatan farmasi tambah nilai adalah SPUP lah, sistem pendispensan ubat bersepadu, di mana pesakit boleh ambil ubat di fasiliti PKM yang berdekatan dengan rumah lah, mana yang lebih senang untuk pesakit lah. Okay, kalau dekat dengan klinik kesihatan kat rumah tu, so boleh daftar ke farmasi yang mengambil rawatan, dan ubat tu akan dihantar ke farmasi berkenaan lah di klinik kesihatan tersebut. Jadi ada 5 perkhidmatan tambahan nilai yang kita offer, terutamanya di HKL lah. Fasiliti lain kita kena dapatkan maklumat lebih lanjut lah dari fasiliti yang tertentu. Tapi untuk HKL kita ada 5 dan tak ada isu lah lepas ni kata tak cukup ubat nak kena kongsi sebab tak mau pergi hospital nak ambil ubat ni. Macam-macam cara kita boleh dapatkan ubat susulan ni sebenarnya. Betul. Okey Cik Faizal, selain daripada ni, ada tak Cik Faizal pernah dengar kawan-kawan Cik Faizal nak dapatkan maklumat lanjut dengan pegawai farmasi ni? Macam mana nak hubungi? Okey, untuk pada yang nak dapatkan maklumat tentang pengetahuan tentang ubat ini sebagainya, nak tahu, dia boleh menghubungi pusat panggilan farmasi kebangsaan 1800 88 6722 di talian itu, dan ada pegawai yang akan menjawab soalan-soalan yang mereka perlukan. Okey. Waktu Waktu perkhidmatannya ada daripada hari Isnin hingga hari Jumaat, daripada pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang. Jadi toll free National Pharmacy Call Center boleh call dan dapatkan nasihat daripada pegawai farmasi yang jawablah. Okey. Kita nak ke soalan. Kita tengok soalan di Facebook Live kita. Ada yang tanya. Okey, saya pernah beli sirap Euphamol untuk anak saya di farmasi swasta, untuk anak sulung saya. Kemudian anak bongsu saya pula demam dan saya bawa ke klinik dan berikan sirap Panadol. Sirap Euphamol anak sulung saya dah nak habis. Boleh tak nak share ubat yang anak bongsu saya dapat tu, walaupun jenama dia berbeza? Okey. Okey. Macam untuk ubat yang OTC macam ni, okey, macam tadi saya inform, okey, benda ni boleh dikongsi walaupun tak digalakkan lah. Okey. Sebab dia kurang bahaya kan. Okay, tapi dengan syarat ibu bapa kena tahu cara pengiraan dos. Okey, contoh macam paracetamol yang biasa kita pakai adalah 15 mg per kg ikut berat anak. Okey, tapi dari segi dos sukatan yang perlu diberi kepada anak, okey, ibu bapa kena aware, kena ambil tahu tentang perbezaan kekuatan ubat. Ada sesetengah brand dia punya kekuatan ubat berbeza. Okay, contoh yang brand yang ni mungkin 125 mg in 5 ml. Lagi satu brand adalah 250 mg dalam 5 ml. So kena kira berdasarkan kekuatan ubat juga. Kekuatan ubat jugalah. Macam sirap Panadol ni tu mungkin ada nama dia sirap Panadol, tapi kekuatan dia mungkin berbeza. Jadi kena pastikan kekuatan betul apa-apa sirap paracetamol yang nak diambil. Jadi boleh share, cuma kena pastikan kekuatan. Kena tahu macam mana nak kira lah. Betul. Okey.
Kalau tak pasti boleh call NPCC. Boleh. Bagi tahu je. Okay, soalan kedua. My grandparents both have diabetic and are on insulin. Can they share their insulins? Okey, macam tadi berkenaan ubat-ubat penyakit kronik kan kita dah mention pun tak boleh dikongsi lah. Okey, sebab walaupun pakai insulin yang sama, okey, dos mungkin adjustment perlu adjust berbeza lah. Okey, sebab sama insulin kan dia bergantung kepada gula dalam darah. Okey, kalau berbeza ke dan kena adjust terus kat situ. Okey, and then lagi satu, kalau kongsi ubat yang untuk penyakit kronik pun nanti boleh menyebabkan kawan lagi satu pun dah tak cukup dah ubat dia. Sebab farmasi ni kita biasa bagi Cukup betul. Kita kira ikut kalau 30 hari memang ubat tu untuk 30 hari saja. So kalau dah share mungkin dah short dah kat situ. Jadi bahaya untuk berkongsi ubat. Lah soalan terakhir. Dekat rumah saya ada peti, ada sirap Piriton yang masih berbaki masa anak saya yang pertama selesema. Dan tapi dah lama jugalah. Boleh tak saya bagi dekat baby saya ubat tu? Nampak macam masih elok. Oh, okey. So untuk ubat-ubat OTC macam ni kan, okey, ubat paracetamol usually kebiasaannya okey, tapi kena tahu juga takut ada alahan. Okey, kena ambil kira tentang alahan juga. Okey, tapi kalau untuk ubat-ubat sesama, ubat batuk yang kebiasaannya ada antihistamin, okey, kena ambil tahu juga ubat ini mungkin tak sesuai untuk sesetengah umur. Okey, contoh macam ubat antihistamin tak sesuai untuk umur 2 tahun dan ke bawah. Jadi di situasi ni ada baby okey, berkemungkinan kurang daripada 2 tahun. Okey, tak boleh lah. Okey, let's say kalau untuk anak yang lebih tua lah, okey, lebih daripada 2 tahun lah kan. Okey, kalau kita tak galakkan untuk lebih daripada sebulan. Okey, ataupun kena tengok juga keadaan ubat tu. Kalau rasa dia dah lain ataupun rupa pun dah berbeza, fizikal pun dah nampak macam dah rosak, so sebaiknya jangan gunalah. Jadi jangan bergantung sepenuhnya dengan apa tu? Expiry date yang tertera. Betul. Sebab sekali dah buka, expiry dia date dah berbeza. Okey. Kita tengok ada soalan lagi ke? Tak ada. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada dua panel kita dengan perkongsian yang sangat menarik, dan saya pasti ramai yang bermanfaat lah daripada tajuk kita ni. Jadi secara kesimpulannya, kongsi ubat ni bahaya ke tak? Secara jelasnya tadi, ada yang boleh, ada yang tak boleh, tapi kebanyakannya memang membahayakan dan boleh memudaratkan. Jadi elakkanlah perkongsian ubat dan dapatkan cara-cara yang yang tepat untuk dapatkan ubat berterusan supaya kita tidak terputus ubat lah. Okey. Sekian saja daripada kami. Terima kasih kerana setia menonton, dan boleh teruskan menonton untuk FB Live yang seterusnya. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.